yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Pengumuman waktu berbuka puasa ini dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Sekarang disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini, 9 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 21 April 2021. Seluruh negeri Perlis 7.28 malam. Negeri Kedah Zon 1 Kota Star Kubang Pasundan Pokok Sena 7.27. Zon 2 Pendang Kuala Muda dan Yan 7.26. Zon 3 Padang Terap dan Sig 7.26. Zon 4 Baling 7.25. Zon 5 Kulim dan Bandar Baharu 7.25. Zon 6 Langkawi 7.29. Zon 7 Puncak Gunung Jerai 7.30. Seluruh negeri Pulau Pinang 7.27. Negeri Perak Zon 1 Tapah Slim River dan Tanjung Malim 7.22. Zon 2 Ipoh Batu Gajah Kampar Sungai Siput dan Kuala Kangsar 7.24. Zon 5 Teluk Intan Bagan Datuk Kampung Gajah Seri Iskandar Berwas Parit Lumut Sitiawan dan Pulau Pangkor 7.24. Zon 6 Selama Taiping Bagan Sedan dan Parit Buntar 7.25. Zon 7 Bukit Larut 7.28. Seluruh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7.21. Negeri Selangor Zon 1 Hulu Selangor Gombak Petaling Hulu Langat dan Sepang 7.21. Zon 2 Kuala Selangor dan Sabak Bernam 7.23. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.20. Negeri 9 Zon 1 Tampin dan Jempol 7.16. Zon 2 Seremban Port Dickson Kuala Pilah Rembau dan Jelebu 7.18. Seluruh negeri Melaka 7.17. Negeri Johor Zon 2 Johor Bahru Kulai Kota Tinggi Mersing dan pulau-pulau yang berdekatan 7.10. Zon 3 Pontianan Keluang 7.11. Zon 4 Batu Pahat Muar Tangkak dan Segamat 7.14. Negeri Pahang Zon 2 Rompin Pekan Muazzam Shah dan Kuantan 7.14. Zon 3 Maran Cenoh Jengka Termeloh Berat dan Jerantut 7.17. Zon 4 Bentung Raup dan Kuala Lipis 7.19. Zon 5 Genting Sempah Jana Baik dan Bukit Tinggi 7.22. Zon 6 Bukit Fraser Genting Highlands dan Cameron Highlands 7.26. Negeri Terengganu Zon 1 Kuala Terengganu Marang dan Kuala Nerus 7.15. Zon 2 Besar dan Setiu 7.18. Zon 3 Hulu Terengganu 7.17. Zon 4 Kemaman dan Dungun 7.15. Negeri Kelantan Zon 1 Kota Baharu Bacok Pasir Putih Tumpat Pasir Mas Tanah Merah Kuala Kerai dan Gua Musang daerah Ciku 7.20. Negeri Sarawak Zon 2 Niah Bekenu Miri Sibuti dan Marudi 6.31 petang. Zon 7 Samarahan Simunjan Serian Sebuyau dan Meludam 6.42. Zon 8 Kuching Bau Dundu dan Sematan 6.45. Negeri Sabah Zon 3 Sempurna Silabukan Kunat dan Lahad Datu 6.14. Zon 4 Tawau Balong dan Kalabakan 6.17. Zon 7 Tuaran Tamparuli Penampang Kota Kinabalu Putatan dan Papar 6.25 petang. Demikian tadi disampaikan waktu berbuka puasa bagi seluruh negeri di Malaysia untuk hari ini 9 Ramadan 1442 Hijrah bersamaan 21 April 2021. Selamat berbuka puasa dari kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pengumuman waktu berbuka puasa itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi
03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar ini dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Hargai sumber air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi perbuatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan berbentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar. Untuk peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلحث يأكل الثرى من العطش فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فملأ خفه ثم امسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. رواه البخاري. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang lelaki berjalan di satu jalan dalam keadaan sangat dahaga, dia tiba-tiba menjumpai sebuah perigi. Dia turun ke dalamnya dan lalu minum airnya. Kemudian apabila dia keluar dari perigi tersebut, dia mendapati ada seekor anjing menjelir-jelirkan lidahnya sambil menjilat tanah kerana kehausan. Lelaki itu berkata, sesungguhnya anjing ini telah kehausan sebagaimana aku kehausan. Lantas dia turun semula ke dalam perigi tersebut, mengisi air di dalam khufnya, yakni sarung kaki yang diperbuat daripada kulit haiwan. Kemudian digigit menggunakan mulutnya dan mendaki keluar daripada perigi, lalu memberi minum anjing tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih, yakni menerima amalannya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah berbuat baik kepada haiwan-haiwan seperti ini akan mendapat ganjaran pahala? Baginda menjawab, pada setiap makhluk yang berhati basah, yakni masih hidup, akan ada ganjaran pahala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dipetik daripada buku 40 hadis pelestarian alam sekitar, tulisan Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang dan Profesor Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Yusof, terbitan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia, hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kapsul hadis pelestarian alam sekitar sebentar tadi dibawakan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Selamat mengimarahkan Ramadan dan hargailah sumber air bersih. Layari laman Facebook SPAN di fb.span untuk maklumat lanjut. Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara merupakan sebuah agensi penguatkuasa yang mengawal selia perkhidmatan air dan berbentungan di bawah Kementerian Alam Sekitar dan Air. Untuk maklumat lanjut berkaitan fungsi dan peranan SPAN, sila layari laman Facebook kami di fb.span atau laman sesawang kami di www.span.gov.my. Hargai air bersih, jangan cemar dan jangan bazir. Ramadan bulan keampunan untuk mereka yang mohon keampunan. Jom kita solat taubat dan istighfar setiap malam untuk dapat keampunan dari Allah. Teruskan bersama Radio IKIM,
Inspirasi Inforia Islami daripada saya, Datuk Dr. Haji Muhammad Fadilah Kamsah. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, saya Syafiq Saleh temankan anda untuk waktu ini sehingga jam 7 malam nanti. Dan kita berada di hari Rabu hari ini, 9 Ramadan 1442 Hijriah. Bersamaan 21 April 2021. Dan hari Rabu, seperti biasa, kita akan hayati lagi dengan rancangan kita iaitu Fas'aluna, yang bermaksud Tanyalah Kami, bersama dengan tetamu Al-Fadhil Ustaz Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan petang ini Dr. Nik akan cerita tentang kecelaan banyak bercakap. Kita akan bincang sama-sama, okey? Dan anda boleh tonton di Facebook Live IKIM FM. Ada soalan, pertanyaan, boleh WhatsApp ke talian konti kita 0112900404. Juga boleh letakkan pertanyaan anda di ruangan komen Facebook Live IKIM FM. Nantikan bersama-sama rancangan Fas'aluna hanya di IKIM. Daripada Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi khairan min zawjatin salihah in amraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarrathu wa in aqsama 'alayha abarrathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malih." Maksudnya, sebesar-besar perkara yang mendapat faedah setelah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla ialah isteri yang salihah, di mana bila suaminya memerintahkannya, nescaya akan taat kepadanya. Dan jika suami memandangnya, dia akan berhias, justru menggembirakannya. Dan jika suaminya bersumpah ke atasnya, nescaya dia akan menunaikannya. Dan jika suaminya tiada, dia akan menjaga diri serta maruahnya dan harta suaminya. Alhamdulillah. Esok dah 1 Ramadan. Tahun ni nampaknya kita puasa dah lepas makan nasi ni, barulah ada tenaga neutron nak fikir pasal kuih Makcik Roziah tu. Yang penting, abang dapat imamkan juz solat tarawih dekat rumah untuk kali pertama. Hai, Assalamualaikum. Saya Syafiq Naswib. Dengarkan saya sebagai Eddie dalam drama khas Ramadan bertajuk Ramadan Pertama setiap hari Isnin hingga Jumaat 4:10 petang di Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami.
109.5 FM di Melaka. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengan aplikasi MyTMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyTMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Rancangan ini dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Kita kembali lagi bersama dalam pertemuan Destinasi IKIM bersama saya Syafiq Saleh, dan kita berada di hari Khamis. Bukan, hari Rabu. Masya-Allah, esok Khamis. Okey, kita berada di hari Rabu hari ini. Di petang ini akan terus lagi bersama-sama membawakan rancangan Fas'aluna yang bermaksud tanyalah kami, dan seperti biasa menerusi rancangan ini kita akan sama-sama dengarkan perkongsian dari tetamu kita yang dah pun berada di konti, berada di waktu ini. Tak lain tak bukan yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan Pusat Kajian Syariah, Undang-Undang dan Politik atau Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Syukur Doktor. Syafiq okey bersorangan lagi ni? Ya, betul. Kita ambil aura DJ Mona sama-sama ni. InsyaAllah petang ni. Alhamdulillah, penerbit kita. Dan Doktor, kita sedang bersiaran langsung juga di Facebook Live IKIM FM. Anda boleh tonton sama-sama di situ. Ada soalan, pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011290040004. Juga di Facebook Live IKIM FM, anda boleh letakkan soalan dan juga pertanyaan anda di ruangan komen. Hari ini Doktor, kita nak bincang dengan tajuk kecelaan bercakap banyak. Tapi sebelum tu kita nak ambil dahulu soalan-soalan yang kita dapat sebelum ini di talian WhatsApp konti, juga di Facebook dan juga di platform media kita. Kita mulakan dengan soalan dari sahabat pendengar kita di Negeri Sembilan, Doktor. Ada sahabat kita bertanya, Doktor, bulan puasa ni syaitan sudah dibelenggu. Mana datangnya nafsu makan ni, Doktor? Macam mana tu? Silakan, Doktor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersama lagi pada hari ini untuk kita membicarakan berhubung dengan kitab Nawar Bagi Hati ini. Ya, berbalik kepada soalan yang diajukan itu oleh saudara Sarip Dul minggu lepas, ketika kita bercakap tentang kecelaan makan dan berlebihan dalam makan. Dia kata bulan puasa ni macam mana ada lagi orang makan banyak ni kan, nafsu makan ni. Baik, sebab setan dah dibelenggu kan. Baik, ini satu soalan yang menarik lah. Sebenarnya kalau kita lihat, bukan saja makan. Orang selalu kata, macam mana ada boleh jahat lagi ya? Bulan puasa ni kata setan dah tak ada. Dah dirantai kan. Hadis Nabi sebut. Bukan makan je. Semua benda yang jahat tu orang kata selalu orang tak faham. Baik, pertama kita kena lihat di sini. Walaupun syaitan dirantai, tetapi nafsu kita tak dirantai. Betul. Bergerak seperti biasa. Jadi kita ni sebenarnya kita kena faham, kita berhadapan dengan musuh-musuh itu bukan sekadar syaitan. Ya, betul. Tetapi kita berhadapan dengan musuhnya diri kita sendiri. Ya. Kena nak kawal. Musuhnya ialah diri kita sendiri. Bukan diri kita kata kita bermusuh dengan diri kita, tetapi aspek dalam diri kita yang kita panggil sebagai aspek syahwaniyah ataupun haiwaniyah. Syahwat syahwat ni makna syahwat kita, nafsu kita ni yang kita kata apa, kita terdorong untuk melakukan sesuatu. Yang tu tak dibelenggu, yang tu tak dirantai. Di bulan Ramadan ke tak bulan Ramadan, siang hari malam hari, dia sentiasa ada. Sebab itulah kita kena lihat dalam diri kita ini bagaimana kita boleh mengawal nafsu kita. Itu yang penting. Bagaimana kita perlu mengawal nafsu kita.
untuk menjadi mukmin yang soleh, mukmin yang taat kepada Allah, selain daripada kita melawan syaitan yang membisikkan kita melakukan kejahatan dan maksiat, juga ialah nafsu kita yang juga mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Sebab itu kita kena sentiasa dalam proses tazkiyah, dia kata. Proses membersihkan nafsu ni, membersihkan diri kita, rohani kita, roh kita, aspek roh kita yang kita sebut selalu tu. Sebab kita dah bicara dulu, diri kita ini kalau kita lihat nafsunya berbagai-bagai. Yang paling bawah sekali Quran sebut sebagai dikategorikan sebagai nafsu ammaratun bisu. Ini para ulama ambil daripada Quran. Innan nafsal ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu ammarah itu menyuruh, mendorong kepada kejahatan. Jadi diri kita ini berada di peringkat mana? Di peringkat nafsu yang paling bawah. Nafsu ammarah ini dia dah tak perlu setan dah. Setan belenggu pun tak apa. Belenggulah setan. Dia lebih setan daripada setan. Kan? Kalau orang yang duduk nafsu dia, diri dia itu pada peringkat nafsu ammarah bisu, dia dah jadi macam tentera syaitan dah. Dia sendiri pun buat jahat. Dia sendiri pun suka jahat. Sampai syaitan pun lari, seolah-olah lari daripada dia. Ni dah lebih daripada aku dah ni kan. Lebih jahat, lebih syaitan daripada syaitan. Sebab apa? Dia sendiri dah jadi jahat dah. Syaitan pun dah tak payah apa dah. Jadi sebab itulah para ulama tasawuf khususnya membahagikan apa dipanggil martabat nafsu ini. Yang paling rendah sekali, tingkat-tingkat yang paling rendah, yang paling jahat, yang paling kotor hati, yang paling kotor sekali ialah apa, nafsu ammarah dipanggil. Nafsu ammarah. Dia ni kalau tak semayang ke apa ke, dia seronok saja, bahkan dia suruh pula orang tak semayang. Tak payahlah semayang. Orang tak puasa, dia bukan saja dia tak puasa. Dia kata kau ni bodoh puasa. Penatnya tak payah puasa. Itulah nak bagi tahu degree, bandingan degree orang yang nafsu amarah ni, dia dah dia punya level tu jahat dia tu. Lepas tu dia naik lagi satu tingkat nafsu. Kalau ikut para ulama tasawuf daripada Imam Ghazali dan lain-lain, termasuk kalau nak baca kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Khaliq Syabrawi, Maratibun Nafs, disebut di situ tingkatan-tingkatan nafsu. Yang seterusnya nafsu lawamah. Nafsu lawamah ni dia masih ada nafsu. Dia tak semayang, dia terlepas subuh gajah, subuh dinosaur ke apa ke, dia rasa bersalah, dia rasa menyesal, dia rasa astagfirullah, dia dah baik dah sikit, tapi dia hasil lagi, dia masih buat lagi. Lepas tu dia suka orang puji dia, dia suka tunjuk-tunjuk rejaknya ada, benda-benda yang tak elok tu dia ada lagi. Lepas tu dia naik lagi nafsul mulhamah, dan akhir yang keempat nafsu mutmainnah, selain pada nafsu lain lah, radiyah kamilah. Yang paling okey sekali ialah nafsul mutmainnah. Yang Quran sebut juga, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu rabbiki radiyatan mardiyah, redha dan diredai. Jadi masuklah kamu ke dalam. Jadi level kitanya ialah nak menyucikan nafsu itu, nak menyucikan roh kita itu, hati, nafsu rohani kita itu, supaya bersih daripada amarah, naik kepada lawamah, naik kepada mulhamah, dan kita dapat mati dengan nafsul mutmainnah. Allah. Itu nafsu itu dah okey dah tenang. Dah tenang, dia pun ikhlas pada Allah, tak ada nak riak-riak, tak ada nak menunjuk-nunjuk. Semayang, puasa semua pun konstan je, elok je semua, alhamdulillah. Jadi walaupun tak ada syaitan, selagi nafsu kita jahat, nafsu kotor, kejahatan akan terus ada. Termasuklah makan banyak, selera banyak dan sebagainya. Semua terpulang kepada kita tu. Allah. Betul, dalam satu kata-kata menyebut musuh kamu yang paling kuat sekali, inna aduwika nafsuka allati baina jambaika.
Sesungguhnya asyadu musuh kamu yang paling kuat sekali ialah nafsu kamu, diri kita sendiri yang berada di antara tulang belakang kamu, di antara belakang kamu ya. Begitulah bayangan yang disebut. Masya-Allah. Wallahu a'lam. Allah itu dia yang paling penting, kita kena lihat kembali dan juga kena kontrol sendiri diri kita ni, bagaimana untuk kita nak kawal. Itulah ilmu tasawufnya dengan ibadahnya kita kan. InsyaAllah kita akan bincang lagi sekejap lagi untuk soalan yang berikutnya, dan anda jangan ke mana-mana, kita nak berehat seketika, kita akan kembali lagi selepas ini. Kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Alhamdulillah. Masih lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di Destinasi IKIM, dan kita berada di rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami. Kita mendengarkan perkongsian dari yang berusaha Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik atau Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM, dan kita masih lagi bersama untuk bincangkan kejap lagi tentang nak masuk tajuk kecelaan bercakap banyak. Tapi sebelum tu kita nak raikan dahulu
sahabat-sahabat pendengar kita yang hantarkan soalan daripada yang perbincangan kita yang lepas, iaitu berkaitan dengan kecelaan dekat bahagian perut kita lah, kan, makan minum kita ni di waktu bulan Ramadan. Dan doktor, kita nak teruskan untuk soalan yang berikutnya. Dari sahabat kita ni bertanya, doktor, terdapat pandangan mengatakan saya makan berhenti sebelum kenyang. Kenyataan ini agak positif dan baik jikalau diamalkan, dan sebaliknya agak payah bagi kebanyakan manusia. Mohon pandangan doktor pula berkaitan dengan kenyataan ini. Dari sahabat kita Muhammad Khair Haji Yusof di Semanggol, Perak. Silakan. Ya, kata-kata ini agak popular. Ada yang kata ini kata-kata Nabi, ada kata-kata hikmah, kata-kata sahabat dan macam-macam lah. Ada yang kata ini hadis dhaif. Katanya yang lebih kurangnya, kalau kita ingat, nahnu qaumun la na'kul hatta najuu' wa idza akalna la nashba'. Itulah lebih kurang. Yang kira maksud dia, kami ialah kaum yang tak makan sehingga kenyang. Tak makan melainkan kami kaum yang tak makan kecuali kami lapar, dan apabila kami makan, tidaklah kami makan hingga kenyang. Itulah lebih kurang. Tapi status kata-kata ini sama ada dia daif ke apa ke, itu kita tolak tepi. Cuma para ulama berpandangan kata-kata ini walaupun dia daif ke dia apa ke, ada kebenaran dia. Dari segi makna betul, boleh diterima lah, sebab ada hadis-hadis lain yang sama dengan dia ataupun lebih kurang senada dengan dia. Contoh kalau kita lihat yang sahihnya, seperti mana hadis ma malau adamiyun wi'an syarra min batni, atau kama qala, tidaklah memenuhi perut tidaklah memenuhi Adam itu, kaum Adam, Bani Adam itu bekas yang lebih buruk daripada perut dia. Sehingga habislah hadis tu panjang, 1/3 dengan makanan, 1/3 lagi dengan minuman, dan 1/3 lagi dengan udara untuk dia bernafas. Begitulah lebih kurang. Jadi kalau kita lihat pun banyak riwayat-riwayat hadis yang menyebut tentang kelebihan untuk kita berlapar ataupun kita tidak banyak makan, dan kita menjaga perut kita daripada makan berlebihan ataupun makan tanpa keperluan, begitulah. Jadi kalau ditanya saya apakah pandangan saya tentang kata-kata ini, positif, ya, betul. Saya bersetuju sangat. Bahkan seperti mana kita bicarakan dahulu, bagi para salihin, orang-orang ulama-ulama dahulu, para siddiqin dan sebagainya, mereka makan sekadar perlu saja. Mungkin sekali sehari saja. Ya, betul. Bukan macam kita pagi, tengah hari, malam, siapa lagi celah-celah tu break sana, break sini, kan. So dia so makan itu hanya apabila perlu. Betul. Bukan makan seperti mana structured makan sekarang, makan pagi, makan tengah hari, makan malam, kan. Jadi bagi orang-orang yang soleh dahulu, mereka makan apabila mereka merasa lapar dan perlu untuk makan. Tapi kita, sebab kita dah terbiasa dengan begitu budaya hidup kita, maka susahlah kita nak ubah. Tapi walau bagaimanapun, cubalah kita ubah ke arah mengurangkan makan. Nak berhentikan makan tu mungkin susah, sekali sehari susah, kan. Tapi kita makan seperti biasa mungkin, tetapi dalam portion yang sedikit. Berjaga-jaga. Jadi itu sajalah. Kalau kita lihat, Syafiq, ya, satu lagi, bagaimana kalau seorang itu dimasukkan ke hospital ward? Apa benda yang mula-mula sekali yang dijaga oleh hospital? Makan, kan? Makan, kawal makan, kena kawal puasa. Makan. Ambil darah pun kena puasa. Ambil darah kena puasa. Betul. Dan diet dia pun dia bagi makanan dia, tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, kan? Siapa saja yang masuk hospital, tak ada boleh makan bebas free macam kita makan dekat luar ni. Kalau dia masuk hospital, mesti dia ada strict diet dia kena jaga. Ni tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Jadi di situ menunjukkan kepada kita bagaimana makanan kita itu boleh mempengaruhi kesihatan badan kita. Dan cuma kita ni, kalau kita tak sakit, kita tak jaga makan, tak masuk ward, kita tak jaga makan, doktor kata tak boleh makan, kita makan je. Jadi itu kebebasannya kita. Jadi para ulama dulu dia berpegang kepada hadis, pada sunnah Nabi yang dia jaga sebelum mudarat itu menimpa dia. Sebab itulah ulama-ulama dulu umur mereka panjang.
Dikatakan panjang umur mereka salah satunya sebab kena penjagaan makanan mereka itu juga yang teliti. Wallahualam. Masya-Allah, sama-sama kita berikan perhatian. Kalau dah nanti makan, mungkin ada dia punya waktu break dia, ataupun seperti doktor cakap tadi, dia makan mengikut keperluan sahaja. Okey, dan seterusnya ada lagi soalan, doktor. Apa pandangan doktor berhubung dengan melakukan sesuatu kepada tubuh badan untuk mengawal nafsu makan, seperti mengecilkan perut melalui pembedahan perut atau menggunakan ubat-ubatan yang mungkin memudaratkan tubuh badan? Soalan dari Encik Faizal dari Shah Alam. Silakan. Baik, pertama kalau kalau kita nak buang usus ni kita kena faham, usus ni dia adalah anggota badan kita. Dia macam juga tangan kita, telinga kita, hidung kita dan bahagian-bahagian lain dengan kita. Dia tidak boleh sewenang-wenang kita nak buang. Kan? Kita tak boleh buang semua macam tu. Ada beberapa benda je di anggota badan kita ini Allah Ta'ala izinkan buang. Satunya ialah kuku. Kita boleh buang. Rambut katanya. Dan rambut. Kita boleh buang. Tu je. Selain daripada itu tak ada yang bersama badan kita ni yang kita boleh buang. Sebab dia adalah sebahagian daripada anggota yang Allah Ta'ala jadikan kepada kita. Kalau kita buang, kita ubah, kita pindah, ini termasuk dalam mengubah penciptaan Allah SWT. Yang ini haram. Sebab dalam Islam, kalau kita buat sesuatu mengubah ciptaan Allah Ta'ala yang asal, lihusnil dipanggil mughayyiratil khalqillah, kita buat dia cantik, mengubah dia untuk mencantikkan dia, macam orang buat plastik surgery muka dan sebagainya tu, itu haram hukum dia, itu jelas haram. Begitu juga kalau kita lihat yang dalam khusus kita, tak kira lah usus ke apa ke saja, kalau dibuat untuk cantik, hukum dia haram. Kalau kita buat untuk cantik, ini boleh lihat dalam majma' fiqh Islami dan sebagainya. Tetapi kalau dibuat itu kerana tujuan untuk berubat, ataupun kerana ada aib, kalau berubat boleh. Contohnya orang kena kaki kena gangrene, kan, kaki dia hitam, buruk dah, kan, kalau dia tak potong kaki dia, memudaratkan dia. Kaki dia boleh naik ke kuman boleh naik ke bahagian-bahagian lain, maka terpaksa dipotong. Jadi buang kaki kerana nak menyelamatkan diri, menyelamatkan nyawa, itu dibenarkan. Tetapi kalau kita buat itu untuk mengurangkan nafsu makan, nak cantikkan, nak slim, kan ada orang dia potong usus ni, apabila usus pendek dia makan pun kurang. Jadi itu setahu saya, yang saya tahulah, beliau yang ni boleh confirm dengan Ustaz Mufti lah, yang saya baca-baca tu tidak dibenarkan lah. Adapun makan ubat pun samalah. Kalau makan ubat yang boleh memudaratkan kita, tak boleh lah. Dan sekarang ni banyak ubat-ubat yang bersifat organik, kan, ubat-ubat yang organik, yang natural. Lebih baik kita memilih untuk makan apa-apa yang bersifat organik daripada kita makan yang bersifat sintetik, yang chemical. Wallahualam. InsyaAllah. Okey, kita akan sambung lagi perbincangan ini seketika nanti, dan kita nak bawakan dengan tajuk kita kecelaan bercakap banyak pula ni. Kalau dekat bulan Ramadan ni, kalau boleh nak diam-diam, kan, takut nanti orang kata apa, takut haus, kan, nanti kita akan bincang-bincangkan. Baik, anda jangan ke mana-mana, banyak lagi perkongsian selepas ini. Kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dengan aplikasi MyTMB, anda boleh mengurus akaun dan memantau penggunaan elektrik anda pada bila-bila masa, di mana sahaja. Muat turun aplikasi MyTMB di Apple App Store, Google Play atau Huawei App Gallery. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Hai, saya Dr. Irma. Saya pernah ada masalah kulit. Jerawat, jeragat bertumpuk bawah mata, kulit berminyak, pori terbuka dan berparut hitam yang bodoh. Saya pernah habis puluhan ribu ringgit mencuba variasi rawatan dan produk. Akan tetapi, saya kecewa kerana semakin parah, kulit saya menjadi sangat sensitif dan saya mendapat eczema yang sangat teruk. Dari situ, saya nekat untuk mencari formula sendiri untuk mendapatkan kulit sihat yang saya idamkan. Akhirnya, Alhamdulillah, saya
saya berjaya merealisasikan dengan Dr. Irma Skincare. Rangkaian Luna Glow dan Angel White, saya berharap dapat membantu ramai orang mendapat kulit sihat yang mereka idamkan seperti saya. Dr. Irma Skincare, produk yang mempunyai kelulusan KKM dan juga keluaran syarikat yang diiktiraf halal oleh JAKIM, boleh membantu masalah jerawat, jeragat, parut, kedutan pramatang, kulit berminyak dan kulit kusam. Dapatkan kulit yang sihat dengan Dr. Irma Skincare, jenama yang boleh menjadi rakan baik anda. Dr. Irma boleh didapati dengan mudah di Shopee dan Lazada dalam situasi pandemik COVID-19 dan juga Perintah Kawalan Pergerakan. Kami telah melebihkan kaki tangan kami untuk menguruskan pembelian secara online supaya lebih lancar dan teratur. Jika anda berada di Singapura, kami juga ada di platform Shopee SG. Jikalau anda ingin lihat dan pegang sendiri produk kami untuk menambahkan lagi kepercayaan, produk kami berada di cawangan Aeon Store di seluruh Semenanjung Malaysia dan juga di Co-op Pharmacy. Untuk maklumat lanjut tentang Dr. Irma, boleh hubungi 018-386-5100 atau layari laman web drirma.com. Atau yang paling mudah, Google sahaja Dr. Irma Skincare untuk dapatkan info lanjut mengenai produk-produk Dr. Irma Skincare. Dapatkan Dr. Irma Skincare sekarang. Hubungi 018-386-5100. Dr. Irma Skincare, rakan baik kulit anda. Satu dalam sejuta. Tibanya bulan Ramadan, umat Islam di seluruh dunia bersiap dengan penuh gembira untuk menghidupkan kembali keindahan Ramadan. Namun, bayangkan bagaimana pelarian Syria menyambut Ramadan kali ini. Di kem-kem pelarian Syria, kelaparan dan kemiskinan telah menghantui penduduk di sini. Para pelarian tidak mempunyai apa-apa untuk disuapkan kepada anak-anak mereka. Ya, ini adalah realiti. Hampir sepanjang tahun mereka bergelut dengan keadaan hidup yang sangat sempit sehingga tiada istilah kenyang dalam kamus hidup mereka. Dari realiti tragis ini, atas rasa tanggungjawab dan prihatin, kami dari Pertubuhan Peduli Insan Malaysia mengambil ikhtiar dengan melancarkan kempen infak Ramadan Syria ke-10 untuk menyediakan juadah iftar pada bulan Ramadan yang penuh barakah bagi memenuhi impian mereka dan membawa kegembiraan anak-anak di sana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seseorang mukmin dari berbagai kesulitan dunia, pasti Allah akan memudahkan kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa memudahkan orang yang sedang dalam kesusahan, pasti Allah akan permudahkan baginya urusan di dunia dan akhirat. Sanggupkah anda membiarkan saudara kita di Syria bersendirian di bulan Ramadan? Mari bersama Pertubuhan Peduli Insan Malaysia berkongsi pahala berganda pada bulan Ramadan dengan menyumbang kepada pelarian miskin di kem ini. Untuk membantu saudara-saudara kita di Syria, hulurkan sumbangan anda melalui www.peduliinsan.org. Penangnya fikir nak masak apa hari ni? Simak pencak order Cik Ana kan ada? Kok bulu, mana nak boleh makan timbul di malam hari. Tak sah do, kalau produk ini masak-masak Cik Yana nak mau dibori. Ingat, order ingat Cik Yana, sampai kotong kat padu bona. Ingat, order ingat Cik Yana, fenomena, fenomena. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Mati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya, kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Intipasi, Euforia, Islami. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Euforia Islami.
Semestinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah. Masih lagi bersama saya Syafiq Saleh. Untuk waktu ini di rancangan Fas'aluna yang bermaksud Tanyalah Kami, kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berusaha, Dr. Nik Roskiman Abdul Samad, merupakan fellow kanan pusat syarah IKIM, dan kita nak masuk dengan tajuk kita ini iaitu kecelaan bercakap banyak. Doktor, jom kita nak bincang, Doktor, bagaimana yang kita katakan tentang kecelaan bercakap banyak, apa keburukannya ni, Doktor? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik pengajian kita berdasarkan kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Alamah Syekh Abdul Qadir Mandili, dan saya menggunakan kitab Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jo Qalbun Salim untuk sebagai rujukan dan tambahan. Dan tuan-tuan bolehlah kalau nak mendapatkan buku tu untuk merujuk dengan lebih senang dah perbincangan kita ni. Baik, pertama, kalau kita lihat kelebihan, Imam Malik pernah menyebut kullu syai'in yuntafa'u bi fadlihi illa al-kalam fa inna fadlahu yadurru. Semua benda, segala sesuatu itu dia apabila dia lebih itu dia baik. Kecuali berlebihan dalam bercakap, yang tu memudaratkan. Apa maksud dia? Maksudnya kalau orang tu ilmu dia banyak, bagus. Kalau anak dia banyak, itu pun satu kelebihan juga. Rezeki, Alhamdulillah. Ataupun harta dia banyak, Alhamdulillah. Itu satu kelebihan. Dikira fadilah, kelebihan, kemuliaan. Tetapi apabila dia bercakap banyak, itu adalah keburukan. Dia bukan berlebih, dia bukan kelebihan, dia bukan kemuliaan. Orang yang bercakap banyak ni bukan mulia. Tak ada manfaat. Dia tak bermanfaat. DJ lain, aku DJ terpaksa bercakap. Ni orang lain lah, kita kata orang lain. DJ tu kalau dia bercakap pun dia kena cakap benda yang manfaat lah. Jangan dia merapu pula. Betul. Begitu juga adalah Sayyidina Abu Darda sebut, la khaira fil hayati illa li ahadi rajulaini munsitun wa'id atau mutakallimun alim. Tidak ada kebaikan dalam kehidupan kecuali dua orang. Orang yang diam, yang faham, atau orang yang bercakap dan yang berilmu. Maknanya kalau dia diam, dia faham, dia tak melara, dia tahu kelebihan dia diam. Dan kalau dia bercakap benda yang memberi manfaat, yang berilmu. Kita kena faham dulu kelebihan orang yang duduk diam daripada orang yang bercakap. Ada orang dia tak boleh duduk diam, dia mesti nak bercakap. Kalau dalam majlis-majlis seminar ke apa, kita kadang-kadang kita tengok kita pun naik muak kan. Asas seminar, kalau dia sebagai peserta mesti dia pergi mikrofon tanya soalan. Macam tu kan. Pernah ada Syafiq pergi mana-mana. Saya kadang-kadang saya tengok kan, kalau dia ni ada mesti dia akan tanya soalan kan. Kadang-kadang bukan soalan apa benda sangat pun, saja dia nak bercakap ke situ kan. Tak tahulah, wallahualam, kita pun tak tahulah. Tapi ada je benda yang dia kadang dia seronok sangat nak bertanya. Dan sampai kadang-kadang pengerusi kena suruh berhenti. Soalannya apa? Soalan. Jadi ini antara orang yang kita kata yang suka bercakap. Suka bercakap, kita kena faham seperti mana kita sebut sebelum ini, antara diam dan bercakap, antara makan banyak dan lapar, kelebihannya ialah pada orang yang berlapar. Kita kena nampak di situ. Maknanya kalau kita berlapar itu satu benda yang baik. Jangan kita rasa mesti kena makan, wajib makan. So dalam keadaan ni pun sama juga. Bila antara dua benda, bercakap ke nak diam. So dalam kepala kita kena fikir, aku ni perlu tak bercakap? Kalau tak perlu bercakap, senyap. Falyakul khairan aw liyasmut, kan? Cakap yang baik ataupun dia diam. Jadi benda ni yang kita nak kena perbetulkan mindset tu. Mindset tu nak kena betul. Baik, dalam satu hadis Sayyidina Anas menyebut la yastaqimu iman, ini Rasulullah, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Jadi tidak istiqamah, tidak lurus imannya seorang hamba sehingga hatinya lurus, dan tidak lurus hatinya itu sehingga lidahnya lurus. Lidahnya lurus. Bercakap benar, tak menipu, tak bohong. Jadi dia berkait-kait tu.
berkait dengan hati, hati berkait dengan lidah. Lidah pun dia. Jadi banyak kalau kita nak bicarakan tentang kelebihan-kelebihan, dan kita ambil satu dua lagi, saya kira mungkin sebagai penutup lah bicara kita sebelum kita pergi bercakap tentang kebinasaan lidah pada minggu hadapan. Ini sebenarnya mengulang kepada sifat yang pernah kita bicarakan dulu, Syafiq. Kalau Syafiq ingat, 7 anggota zahir kita. Kalau yang ni dia tidak sebut sebagai 7 anggota zahir, dia sebut sebagai keburukan bercakap banyak, lisan kita kan. Yang dulu dia lebih merujuk kepada lidah. Jadi ini ialah nak mengawal nafsu bercakap. Tapi biasalah bila kita kata nafsu bercakap itu, dia akan berkait dengan lidah juga. Jadi satu hadis lagi Nabi SAW menyebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini saya dah baca tadi, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah berkata benar, berkata benda yang baik, ataupun dia hendaklah diam. Satu lagi Nabi SAW menyebut, man yatawakkal li bima baina lahyaihi wa rijlaihi atawakkal lahu bil jannah, atau kama qala. Sesiapa yang dapat menjaga, menjamin, satu riwayat satu lagi, siapa yang boleh jamin kerana aku menjaga dua benda ni, demi kerana apa, dia boleh jaga dua benda ni, iaitu yang antara janggut dia, iaitu lidah dia, dan antara dua kakinya, iaitu kemaluan dia, aku jamin dia masuk syurga. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi itu kelebihan bagi orang yang bercakap, yang jaga lidah. Yang akhir sekali, saya kira hadis inilah kita sebagai penutup, man kasura kalamuhu kasura saqtuhu, wa man kasura saqtuhu kasurat dunubuhu, wa man kasurat dunubuhu fannaru aula bih. So, siapa yang banyak cakap, maka banyaklah salah. Betul. Dan sesiapa yang banyak salah, maka banyaklah dosa. Dan sesiapa yang banyak dosa, maka neraka dah lebih layak untuknya. Jadi inilah yang kita dianjurkan dalam Islam, supaya tidak bercakap banyak. Nak bulan puasa ni lebih baik kita senyap. Pernah guru saya ditanya oleh seorang, sebanyak mana kita perlu berzikir kepada Allah SWT, selawat dan sebagainya, sebanyak lebih daripada kita bercakap yang sia-sia. Lebih daripada tu kan. Jadi nak cakap macam mana? Kalau kita banyak cakap kosong, maka kita zikir pun kena banyak lah. Itu antara kesimpulan yang mudah kita buat, iaitu kita kena zikir, gunakan lidah kita ini untuk berzikir, berselawat, apatah lagi di bulan Ramadan ini lagilah besar kelebihan dan ganjaran. Saya rasa itu saja, masa pun dah tidak mengizinkan, Syafiq. Saya minta ampunan maaf, insya-Allah minggu depan kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang berusaha Dr. Niroskiman Abdul Samad, Fellow Kanan Pusat Syarah IKIM, atas perkongsian pada petang ini. Masya-Allah, banyak yang kita tahu, dan bagaimana untuk terus kita menjaga lisan kita, tutur kata kita, supaya tidak ada berlaku kesalahan, kesilapan. Kan, kalau terlajak cakap, susah nanti kalau nak undur. Masya-Allah. Jadi kita kena berhati-hati dalam bertutur kata, insya-Allah. Baik, anda boleh sama-sama tonton semula di Facebook Live IKIM FM untuk rancangan Fas'aluna yang kita bawakan pada petang ini, dan ada ulangannya nanti awal pagi, okey, insya-Allah. Dan kekalkan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rancangan itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Tenaga Nasional. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Dalam bulan yang mulia ini, marilah kita gunakan tenaga elektrik secara berhemah bagi mengelakkan pembaziran. Tutup suis peralatan elektrik apabila tidak digunakan, tetapkan suhu penyaman udara pada 24 darjah Celsius dan gunakan lampu LED bagi menjimatkan tenaga. Tenaga Nasional ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada semua umat Islam di seluruh negara. Sinari Ramadan, tingkatkan ketakwaan. Kota Baru 89.8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia bersama produk yang tidak asing lagi di Radio IKIM, iaitu produk Marvel Care.
Seperti yang anda biasa dengar, produk Marvel Care telah bersiaran di Radio IKIM semenjak tahun 2013 lagi. Dan produk Marvel Care telah membantu lebih daripada 330,000 pengguna sepanjang 8 tahun kami di pasaran. Marvel Care juga telah mendapat kepercayaan dan juga telah menawan hati ramai pengguna-pengguna di seluruh Malaysia, terutamanya pada mereka yang telah meningkat usia. Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Marvel Care akan terus-menerus membantu anda untuk mendapatkan keselesaan yang lebih baik. Produk minuman tambahan ini untuk anda kekal cergas sentiasa, bertenaga dan memberikan keceriaan setiap hari. Di dalam produk Marvel Care terdapat banyak manfaat dan kelebihan yang baik untuk anda. Antara bahan-bahan yang terdapat di dalam produk Marvel Care adalah ekstrak strawberry, aloe vera, apple fiber, ekstrak buah delima dan lain-lain lagi. Dapatkan maklumat lanjut tentang kelebihan Marvel Care sekarang. Wakil dari Marvel Care akan terus membantu anda untuk mendapatkan info produk. WhatsApp kami sekarang di talian 017-388-9555. Jangan bertangguh lagi. 017-388-9555. Jika anda mahukan badan yang lebih lega, selesa dan bertenaga, Marvel Care adalah jawapannya. Kempen Sejuta Barakah Ramadan bersama Haluan. Satu medan untuk kita berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan di dalam dan luar negara. Penerima adalah daripada kalangan asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan ramai lagi. Sumbangan dibuka untuk iftar, peng makanan, bantuan sara hidup, pendidikan dan wakaf. Untuk maklumat lanjut, hubungi hotline 011-2051-1909 atau layari barakahramadan.com. Barakah Ramadan dengan memberi. Siap hantar, siap potong, masak semuanya mudah. Mudah, bahan siap dan segar. Asyik busy saja boleh order, memang murah. Seldek kan ada, klik pesan saja. Siap depan mata, Seldek Rider akan hantar segera. Mudah, murah dan pantas. Seldek mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak sertai program Ibadah Ramadan 1442 Hijrah bersama Dapur Seldek sepanjang Ramadan yang mulia ini. Mudah dengan Seldek. Layari seldek.my. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi bersama Haji Pian dan Hazwan. Di Warna Pagi IKIM, setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Dia akan nampak apa yang dia ada, bukan apa yang orang lain ada. Nanti dia akan tenang-tenang. Oh, at least sekurang-kurangnya aku ada benda ni. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Ambas Abul Qasim Ibn Firnas lahir pada tahun 810 Masihi di Ronda, Andalus yang kini dikenali sebagai Ronda Spanyol. Beliau menguasai pelbagai bidang ilmu, termasuklah astronomi, kimia, fizik, adab dan kesusasteraan serta muzik. Ibn Firnas terkenal kerana berjaya menghasilkan beberapa penciptaan yang penting. Antaranya termasuklah rantaian yang menunjukkan pergerakan planet dan bintang, kristal tiruan, jadual astronomi,
dan jam air yang dikenali sebagai Al-Maqata. Di samping itu, beliau juga berjaya menyediakan simulasi kurung dan kilat dan mencipta kaedah menghasilkan kaca daripada pasir. Sumbangan penting beliau yang lain ialah memajukan proses memotong dan mengilap kristal yang membolehkan Spanyol menghentikan pengeksportan kuarts ke Mesir bagi tujuan pemotongan. Pada tahun 852 Masihi, Ibn Firnas cuba melakukan ujian untuk terbang dari menara Masjid Mezquita di Cordoba dengan menggunakan sayap yang diperbuat daripada jubah yang disangga kayu dan diikat tali sutera. Beliau berjaya mendarat namun mengalami kecederaan ringan. Alat yang digunakan Ibn Firnas inilah kemudiannya dikenali sebagai payung terjun yang pertama di dunia. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi info